فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allahumma alimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razaqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Dan kami telah memayungkan kepada kamu, wahai Bani Israel, dengan as-sahab, dengan awan putih. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami telah turunkan kepada kamu sejenis minuman yang bernama al-manna, dan juga sejenis makanan yang bernama as-salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makan olehmu daripada makanan yang baik-baik itu. Ia merupakan perkara yang telah kami rezekikan kepada kamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun, dan tidaklah mereka melakukan kezaliman kepada kami, tetapi merekalah yang melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 57. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita yang lepas dan pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita baca ayat ke-55 dan 56 dari surah Al-Baqarah. Dalam kuliah lepas kita ada sebut kisah tentang kaum Nabi Musa AS, yang Nabi Musa AS pilih di kalangan ramai-ramai untuk naik di atas Bukit Tursina. Bilangan mereka lebih kurang 70 orang. Dalam perjalanan mereka naik atas Bukit Tursina tu, mereka ada buat permintaan dengan Nabi Musa AS. Dan permintaan mereka ni melampau. Permintaan mereka adalah mereka nak tengok Allah Ta'ala dengan mata kepala. Ini melampau. Mereka ingat Nabi Musa AS, beliau bercakap dengan Allah. Nabi Musa AS ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Musa AS ni dia boleh bercakap direct dengan Allah. Macam mana cara dia bercakap, wallahu alam. Yang tu tak perlu bahas. Kadang-kadang ada orang pergi bahas lebih detail, lebih dalam. Macam mana Nabi Musa AS cakap dengan Allah, bersuara ke tidak. Itu berat. Kadang-kadang ada orang tanya soalan pelik-pelik macam ni. Dia ada soalan ni yang kita boleh bagi jawapan, tapi ada soalan yang kalau kita bagi jawapan pun orang tak faham. Nabi Musa AS dia cakap dengan Allah. Kalau dia bagi jawapan ataupun dia cerita kat kita macam mana dia bercakap dengan Allah, takut-takut kita ni keliru satu part, salah faham satu part juga. Jadi ada benda yang kadang-kadang Allah Ta'ala sebut ni, jelah dia bagi tahu dia bercakap, kita pun faham gitulah dia bercakap. Cara macam mana, dengar ke macam, wallahu alam, serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila Nabi Musa AS, Allah Ta'ala sebut dia boleh bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa AS boleh bercakap dengan Allah. Kaum Bani Israel ni pula dia minta lebih pada tu. Permintaan kaum Bani Israel dengan Nabi Musa AS, minta Nabi Musa AS ni bagi tahu kepada Allah lebih daripada apa yang Nabi Musa dapat. Nabi Musa ni boleh bercakap dengan Allah, tapi kaum Bani Israel ni lebih pada tu. Dia minta nak tengok terus. Nampak permintaan tu. Tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita baca, kata Allah, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika mana kamu wahai Bani Israel,
berkata kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, kami tak akan beriman kepada engkau. Dia ugut Nabi Musa, kami tak nak beriman. Kalau nak beriman juga ada syarat. Apa syarat dia? Narallaha jahratan, nak tengok Allah dengan mata kepala. Permintaan tu melampau lah. Kita ada bahas hari tu tentang tengok Allah dengan mata kepala ni boleh ke tidak, di dunia dengan di akhirat. Di akhirat benda tu tak mustahil, sebab benda tu memang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dan juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dalam Quran Allah Taala pernah pamerkan bagaimana akhirat nanti kita boleh tengok Allah. Dalam hadis Nabi SAW, satu hari dalam hari ke-13 di pertengahan bulan Islam. Bila di pertengahan bulan Islam, bulan ni dia mengambang. Bila mengambang, Nabi dan para sahabat pada ketika itu tengok bulan. Nabi SAW kata, satarawnallaha, kamu akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala kama tarawna hadza, seperti mana kamu tengok ni, tengok bulan. Itu dalam satu hadis Nabi SAW. Yang tu tengok Allah akhirat nanti ya. Tapi nisbah di dunia, yang tu jangan duk bahas lebih-lebih lah. Nak tengok Allah dengan mata kepala kat dunia, benda tu mustahil boleh berlaku lah segi akalnya. Tapi ada pula satu lagi tajuk, tengok Nabi Muhammad berdepan di alam dunia. Yang tu pun masalah juga. Sekarang ni ada orang dah mendakwa, dia kata dia boleh jumpa Nabi secara berdepan, live. Ada sekarang ni dakwaan-dakwaan sebegitu tu dah agak popular di kalangan masyarakat kita lah. Dulu ni agak ganjil, tapi sekarang ni ramai dakwa, jadi macam-macam lah berlaku perdebatan di kalangan kita lah. Kalau kita tengok dalam ulama-ulama dulu, ulama al-mutaqaddimun dulu pun ada bahas benda macam ni. Ulama-ulama yang muktabar, antaranya macam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani ni seorang ulama yang syarah kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab dia nama Fathul Bari Syarah Al-Bukhari. Bukan Ustaz Batu Bari, itu orang lain. Itu orang yang kita sebut nama kitab Fathul Bari Syarah Al-Bukhari. Imam Ibn Hajar seorang. Ada seorang lagi nama Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dia tulis ada dua buah kitab popular. Yang pertamanya kitab Jami'ul Ahkam. Satu lagi nama kitab At-Tadhkirah. Dua kitab. Ada pula seorang lagi Al-Imam An-Nawawi. Dia tulis satu kitab, nama kitab dia Syarhul Muslim tu. Kitab syarah kepada Sahih Muslim. Jadi dalam tiga orang ulama ni, mereka bahas panjang tentang boleh ke tidak kita berjumpa dengan Nabi SAW ni secara live. Tiga ulama ni bahas. Mimpi benda tu tak mustahil. Itu memang kita boleh berlaku lah. Kita kalau mimpi jumpa Nabi, itu memang Nabi SAW. Kalau orang tu mimpi jumpa Nabi, dia pergi cerita dekat kita. Dia kata Nabi mimpi jumpa Nabi SAW. Orang tu lah cakap kita. Kita ni pergi tanya, Nabi yang kamu nampak dalam mimpi tu, tolong sebut ciri-ciri dia. Badan dia macam mana, cakap dia macam mana, rambut dia macam mana. Tanya. Yang orang tu bercerita Nabi Muhammad ni yang dia tengok dalam mimpi ni, dia cerita tu, kita ambil kitab hadis, kita tengok serupa. Kalau serupa, ya tu Nabi tu. Nabi lah tu. Tapi kalau dia cerita tu kita dengar, tapi kita tengok dalam kitab hadis lain, itu bukan Nabi tu, orang lain lah tu. Dia kata aku tengok Nabi. Lepas tu macam mana? Nabi hari tu cakap Melayu. Tu tak bukan dah tu. Sebab Nabi Muhammad dia tak cakap Melayu aku tengok jumpa Nabi, tapi Nabi ni dia punya janggut dia tu tak tersusun. Bukan Nabi lah tu. Sebab dalam hadis Nabi Muhammad punya janggut tu tersusun. Apa lagi? Tengok Nabi, tapi Nabi tu misai dia tebal. Tu bukan Nabi lah tu. Sebab Nabi Muhammad ni dia gunting misai dia. Jadi kena tengok ciri-ciri dalam hadis-hadis Nabi. Kalau nak tahu ciri Nabi detail ni, cari sebuah kitab. Dah ada orang terjemah dah kat Malaysia ni. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nama kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Rangkuman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang susun tu Al-Imam At-Tirmizi, seorang ulama hadis lah. Dia susun, dia senaraikan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab. Dia bukan cerita tubuh badan Nabi saja, dia cerita habis cara makan Nabi, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, style Nabi Muhammad bercakap macam mana, habis dalam kitab tu cerita habis. Kita mimpi jumpa Nabi, kita pun confuse ni Nabi ke tidak, ambil kitab Syama'il Muhammadiyah tu baca tengok. Serupa dah tu. Kalau serupa dengan Nabi yang kita jumpa dalam mimpi, Nabi sungguh dah tu. Sebab Nabi Muhammad SAW dia ada sebut dalam satu hadis, man ra'ani fil manami faka'annama ra'ani fil yaqazah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi seakan-akan dia tengok aku dekat alam real. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila kita sebut jumpa Nabi real begini, yang tu berlaku sikitlah perbincangan di kalangan ulama-ulama hadis. Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, dia bahas panjang. Tiga orang ulama ni bahas panjang. Dia pakai hujah Quran, hadis, dan satu lagi hujah logik. Dia pakai hujah logik. Dan antara hujah logik yang mereka guna, contoh Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata Nabi, para sahabat ni dah habis. Era sahabat yang Nabi Muhammad kata khairul quruni qarni summa alladhina yaluna summa alladhina yaluna summa alladhina yaluna. Nabi kata sebaik-baik kurun ni kurun aku sekarang. Lepas tu kemudiannya. Yang dikatakan kemudiannya selepas Nabi Muhammad tu dipanggil era sahabat. Sahabat ni dah habis, era sahabat dah habis. Lepas tu era tabi'in, tabi'in kan. Jadi era sahabat ni dah habis. Tiba-tiba zaman sekarang ni kita boleh jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara live, kita pula dah jadi sahabat. Jadi benda tu mustahil. Dia ditolaklah. Satu. Hujah lain, Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi punya hujah lain, dia kata kalau jumpa Nabi Muhammad secara live ni boleh berlaku, macam mana pula masa kita jumpa tu Nabi Muhammad tu, masa jumpa kita tu dekat lubang kubur kat Madinah tu ada ke tak ada? Kalau Nabi Muhammad datang jumpa kita kat sini, maksudnya Nabi Muhammad lubang kubur tak ada lah. Logiknya kan, sebab kita jumpa secara live, bermaksud kalau kita jumpa tu bukan Nabi orang lain lah tu. Tak tahulah, mungkin Nabi Melayu ke Abdul Qahar kan. Jadi hujah yang diorang kemukakan lah. Ini hujah-hujah yang dikemukakan oleh ulama-ulama ni, mengatakan bahawasanya jumpa Nabi secara live ni adalah benda yang tak masuk akal. Benda tak masuk akal lah. Benda ni tak boleh berlaku. Kalau ada orang mendakwa tu, kita kena ingat lah, adik sikit pada Yapin tu. Kalau ada yang dok dakwa, jumpa sungguh Nabi berdepan, tak boleh pakai. Ramai ni dia nak tunjuk macam dia tu sakral sangat. Orang sekarang ni dia nak bagi dia punya ucapan tu orang pakai, dia dakwa macam-macam lah. Dakwa aku ni lah entah betul dok tu tahu kan. Nak point senang lah, tengok Quran cakap apa hadis kata, full stop. Dua perkara ni dia takkan merapu. Tapi kalau lain daripada Quran hadis tu merapu lah tu. Merapu kena beringat sikit lah insya-Allah. Itu kita bincang parahnya, ulah balik lah sikit-sikit supaya ingat balik sebab Melayu mudah lupa ni. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kaum Bani Israel, dia minta dengan Allah nak tengok Allah Taala dengan mata kepala. Rupa-rupa benda ni Allah Taala marah, fa aqadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu datang halilintar memanah kepada kaum Bani Israel 70 orang itu, dan sebilangan mereka mati, wa antum tanzurun, dan sebahagian di kalangan Bani Israel tengok. Bila dah mati tu, Allah Ta'ala bagi nikmat yang lain kepada mereka. Kata Allah, thumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dah mati, Nabi Musa AS doa dengan Allah Ta'ala, dah mati ni tolong bagi hidup balik. Sebab kalau mati yang ni tak ada lah orang nak ikut Nabi Musa AS. Nabi Musa AS buat permintaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta bagi hidup sungguh. Allah Ta'ala kata, thumma ba'atnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kamu wahai Bani Israel selepas daripada kematian kamu, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukurlah Bani Israel. Macam mana bersyukur? Ikut Nabi Musa AS. Harapannya begitulah. Tapi Bani Israel ikut ke tidak? Tak ikut juga. Itu masalah Bani Israel lah. Dan kemudian sambungan ayat ni baru kita nak baca. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kami telah memayungkan kepada kamu wahai Bani Israel al-ghamam, awan putih. Lepas tu wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kamu wahai Bani Israel sejenis minuman yang bernama al-manna. As-salwa, sejenis makanan yang bernama as-salwa. Ni ayat Allah Ta'ala yang kita baca ni kan. Yang pertama Allah Ta'ala sebut wazallalna 'alaikumul ghamam, kami memayungkan kepada kamu wahai Bani Israel al-ghamam.
Wa zallalna, zalal ni, zalala ni bahasa Arab ni, dia terjemahan Melayu dalam beberapa terjemahan. Kalau ikut terjemahan Melayu, zallalna ni, yang pertamanya bayang-bayang. Bayang-bayang. Kita ni kalau pergi dekat tengah panas tu, bila panas tu memancar pada kita, kita tengok sebelang gelap-gelap sikit. Yang tu dia panggil zilal. Satu. Yang kedua, zallalna ni dalam terjemahan lain dalam makna payung. Ni payung tu Arab panggil mizallah bahasa Arab. Wa zallalna mana kami memayungkan. Dua terjemahan. Ada pula terjemahan lain naungan. Naungan. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, kalau kita duk cari kitab-kitab tafsir, jadi sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh seorang tokoh namanya Said Qutb. Said Qutb rahimahullah. Said Qutb ni dia tulis sebuah kitab Fi Zilalil Quran. Nama kitab dia Fi Zilalil Quran, kita terjemah di bawah naungan Al-Quran. Jadi zallalna ni dia ada beberapa terjemahan kalau ikut dalam bahasa Melayu. Tapi kalau kita cek tiga-tiga terjemahan, dia irah-irah maksud sama. Wa zallalna alaikumul ghamam, kami memayungkan, boleh. Kami membayang-bayangkan, boleh. Kami memberi naungan, boleh semua. Boleh terjemah semua. Allah Ta'ala sebut wa zallalna alaikum, kami bayang-bayangkan kepada kamu wahai Bani Israel. Al-ghamam, al-ghamam ni as-sahabul bayad, awan yang putih. Dia ada langit, dia ada awan. Langit tu atas tu, atas. Faham mana wallahu alam, kita tak tahulah kat atas tu kan. Lepas tu kalau kita tengok tu dia ada macam putih-putih asap. Yang tu dia panggil as-sahab. As-sahab ni pula dia ada hitam, dia ada putih. Awan nano. Orang buat lagu lah. Ada satu lagu orang buat awan nano. Awan tu kan. Awan tu orang Arab panggil as-sahab. Ada hitam, dia ada putih. Yang putih tu dia panggil al-ghamam dalam bahasa Arab. Ni Allah Ta'ala sebut wa zallalna alaikumul ghamam, kami payungkan kepada kamu wahai Bani Israel al-ghamam, awan putih. Kenapa boleh timbul cerita ni? Yang Allah Ta'ala boleh buat keluar cerita ni, kenapa boleh keluar cerita ni? Yang ni ada ayat ni Allah Ta'ala nak cerita macam mana Allah Ta'ala terlalu manja-manjakan Bani Israel. Manja-manjakan, melampau-lampau manjakan Bani Israel. Macam kita dengan mak kita, kadang-kadang mak kita tu manjakan kita, yang kadang-kadang orang tengok, orang pun nak termuntah tengok. Kadang kan punyalah manja Mamat ni dengan mak dia, sampai nak makan dah besar-besar nak suap juga. Nak pergi makan dengan mak ni, nak besar dah, besar ni makan sendiri. Tak, mak suap. Mak suap. Kalau buat kat rumah tahan lagi, buat kat kedai mak tengok tu pun nak termuntah dah. Kedangan, jangan awak perangai macam tu lah. Jadi dia dah cerita tu manja-manja, mak kita manjakan kita tu macam mana. Masa kita tidur, kadang-kadang kita tidur tu nyamuk tu kita susah nak tidur. Mak kita manjakan kita, bukan kita tepuk nyamuk, mak kita tepuk nyamuk tu kita. Cara mak kita manjakan kita. Itu kita cerita mak manjakan kita. Allah Ta'ala manjakan Bani Israel. Ayat ni. Bani Israel ni, dia orang ni menyusahkan orang banyak. Kalau fikir balik, menyusahkan orang ni terlalu banyak. Antaranya dia jalan dengan Nabi Musa AS. Dekat mana? Dekat satu tempat yang sekarang orang panggil Sinai. Sekarang lah, Semenanjung Sinai. Pergi di Mesir, kalau ada orang bawa kita berjalan ke Mesir, tanya orang bawa kita tu dekat mana tempat nama Semenanjung Sinai, orang akan bawa lah. Dulu orang tak panggil Semenanjung Sinai. Dulu orang panggil tempat ni Atih, nama tempat. Dululah era Nabi Musa AS dulu, tempat tu dipanggil sebagai Atih, nama tempat tu. Tapi sekarang orang tak panggil Atih. Sebut Tih pun orang Arab tak tahu. Tapi kalau sebut Sinai, dia boleh tunjuk Sinai. Sebab apa? Dekat situ tu ada satu bukit, Bukit Tur Sina, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu lah. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah Ta'ala sebut Quran, demi buah tin, demi buah zaitun, demi Bukit Tur Sina, dan demi negeri ini yang aman. Quran sebut. Jadi pokok Sina tu, Bukit Tur Sina tu di Mesir lah. Disebabkan situ ada Bukit Tur Sina, kawasan luasan tu dinamakan sebagai Semenanjung Sinai sekarang. Kalau pergi sebut Semenanjung Sinai, orang bawa lah, kita pergi kat situ. Nabi Musa AS dengan pengikut-pengikut dia duduk kat situ lah masa tu. Pengikut Nabi Musa, dan Nabi Musa AS duduk kat situ, duduk berjalan. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, ketika itu Nabi Musa AS dalam sesat jalan. Dia ada kaitan dengan kisah seorang lelaki pada zaman Nabi Musa yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ni
Satu orang lelaki yang doa dia cukup dimakbulkan oleh Allah SWT. Dia doa pun masa tu juga makbul. Hebat Mamat ni. Bal'am bin Ba'ura ni kelebihan dia. Dia kata, ya Allah lapar, tolonglah bagi Maggi goreng. Boom, jatuh Maggi goreng. Kalau Maggi goreng lah. Ni cerita sama sekarang, dulu tak ada Maggi goreng. Tapi dia cerita dia punya doa tu makbul. Dia minta apa pun jadi. Jadi perkampungan dia tu, orang pakat kufurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak sembah Allah. Dan banyak amalan-amalan jahat berlaku dalam masyarakat itu. Jadi Nabi Musa AS dengan pengikut ni nak pergi dekat kampung tu lah, kampung Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura seorang je beriman, yang lain habis kafir. Jadi bila Nabi Musa nak pergi, orang kampung ni dapat tahu yang Nabi Musa nak masuk kampung kita. Bila Nabi Musa AS masuk dalam kampung kita, banyak perkara yang dulu kita boleh buat, sekarang tak boleh buat lah. Amalan-amalan syariat bila datang, yang elok-elok boleh duk mencuri, jadi tak boleh mencuri lah. Kita boleh duk makan, kalau Islam lah, kalau tak ada Islam nak makan babi pun tak apa, dah ada Islam babi tak boleh nak makan. Dia ada halangan-halangan, jadi dia orang tak nak lah halangan-halangan ni. Nah, halangan ni bila tak nak, macam mana nak buat? Dia kata kok mana pun jangan bagi Musa ni sampai kat kampung kita. Macam mana nak buat? Tak ada orang lain, jumpa Bal'am je lah. Kenapa Bal'am? Bal'am ni doa dia makbul. Minta Bal'am ni doa dengan Allah dia, dengan Tuhan dia, supaya Musa ni tak jumpa kampung kita. Boleh buat minta macam tu. Buat sungguh. Ni buat sungguh. Dia jumpa Bal'am, pujuk Bal'am. Bal'am tak pakai. Tak boleh pakai. Tak mau. 3-4 kali tak. Last sekali fikir-fikir tak ada cara lain. Ada seorang yang kita boleh pengaruhi. Siapa dia? Isteri dia sendiri. Tapi kita jangan terus pujuk. Caranya kita bagi kemewahan hidup. Kalau bahasa sekarang dia panggil brim. Itu bahasa orang politik lah tu. Dia bagi brim. Dia bagi. Sampai beberapa ketika stop. Bantuan ni dia stop. Dia tak bagi. Bila tak bagi, dia tanya lah. Dia tanya nak lagi ke? Nak. Kalau nak ada syarat, apa syarat dia? Kalau sekarang dia panggil kena undi saya, tu sekarang lah. Kan? Dia tak kata lah macam tu. Kalau nak ada syarat-syarat dia, laki tu tolong pergi pujuk lah, laki Bal'am bin Ba'ura tu. Pujuk apa? Doa pada Tuhan biar Nabi Musa sesat jalan, tak jumpa kampung kita. Boleh ke kaum pada masa tu lah, orang kampung tu kan. Isteri ni fikir tak nak. Last sekali tak apalah, pujuk sungguh. Pujuk sekali pujuk tak makan, 2 kali pujuk tak makan, mari 4-5 kali tungging juga lelaki pun. Tidak Bal'am bin Ba'ura kita rupa. Bini kita duk pujuk, elok-elok nak pergi masjid, cancel. Kita pergi Tesco. Bini pujuk lah tu. Jadi biasalah tu, bini pujuk, laki ni tungging banyak lah. Kan? Jadi pujuk Bal'am ni, cara pujuk tu sampai kawan ni pun jam. Doa sungguh. Berkat doa Bal'am sesat. Nabi Musa sesat. Kalau ikut cerita dalam kitab tafsir, ni cerita ni banyak riwayat Israeliat tau. Yang nak cerita ni banyak riwayat Al-Isra' pasal elok takut buat dalil pula. Bimbang juga. Cuma Nabi Muhammad SAW bagi tahu, bila kita dengar cerita riwayat Al-Isra'iliyat, Nabi kata la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu benarkan dia dan jangan kamu dustakan dia. Kita nak kata bohong pun tak boleh, nak kata benar pun tak boleh. Maksudnya macam kita dengar cerita Pak Pandai macam tu jelah. Kita dengar jelah. Dengar untuk nak ambil pengajaran. Sekat tu je. Tak lebih pada tu lah. Nak buat dalil hukum tak boleh lah. Jangan ada ni kadang dia dengar cerita Israeliat dia buat dalil hukum. Rosak banyak. Ada. Kan? Kat Malaysia lah, bukan cerita kat Jerman ni. Bukan cerita kat Jerman ni. Ni cerita kat Malaysia lah. Orang Malaysia kita ni pun kadang dia cerita Israeliat ambil buat dalil boleh. Bila mari 10 Muharram dia buat bubur Ashura. Bubur Ashura. Kenapa buat bubur Ashura? Mari keluar cerita zaman Nabi Nuh AS naik atas kapal. Bumbang cerita tak ada makanan yang mau habis. Nabi Nuh kata keluarlah makanan yang kita sempat ambil kat dunia. Orang atas kapal tu pakat keluar rupa-rupanya pakat ambil kacang je, benda lain tak ada. Cerita tu nak bagi sedap tu. Ambil kacang tu pula buh dalam satu kuali, masak ramai-ramai. Lepas tu bila masak ramai-ramai tu terlebih jadi hitam. Itu bubur Ashura tu sebab berlaku 10 Muharram. Mana dirembat tu? Cerita tu Israeliat. Cerita tu Al-Israeliat. Kalau kita ada dalam kitab ni ustaz, memang ada dalam kitab. Israeliat ni cerita dalam kitab lah.
Yang kata Israeliat ni cerita di dalam kitab sebenarnya kan. Cuma cerita tu tak boleh pakai. Kena ingat situ. Cerita tu tidak boleh jadikan sebagai sumber hukum. Tu kena perhati elok lah. Hei, kena beringat banyak ni. Sekarang ni timbul isu pasal ada seorang doktor perempuan. Dia buat kajian pasal kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kitab Imam Al-Ghazali. Kalau kita rajin duk cari kisah-kisah Al-Imam Al-Ghazali, kita akan jumpa beberapa kitab yang ditulis Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni dia prolific. Dia seorang ulama yang prolific. Dia suka menulis. Dia semua dalam hidup dia ni benda pelik-pelik dia tulis. Ni orang nama Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Alim lah Imam Ghazali, tak orang panggil imam kan. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Imam Al-Ghazali ni dia tulis sebuah kitab, nama kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan balik ilmu-ilmu agama. Itu nama Ihya Ulumuddin. Cuma seorang profesor ni dia buat kajian, dia bagi tahu, dia kata dalam kitab Ihya Ulumuddin ni banyak hadis-hadis palsu. Banyak hadis palsu, banyak hadis dhaif dan hadis mungkar. Adalah dia senaraikan banyak bukan sikit lah, ratus-ratus lah ni cerita ni, bukan satu hadis, 2-3 hadis ni, beratus-ratus hadis. Ada pula orang tak puas hati, nak sebenar nak bagi tahu bukan profesor nama apa, orang tengok muslimat ni, doktor ni perempuan, bukan doktor tu lah bagi tahu beratus-ratus hadis yang dikatakan maudhu', dhaif, palsu, mungkar tu. Imam Al-Iraqi nama. Ada seorang tokoh ulama hadis nama Al-Iraqi. Dia ulama hadis. Alim lah orang nama Al-Iraqi ni. Dia buat takhrij kepada hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Ada kitab tu, kat rumah tu ada kitab, nak pergi tengok boleh. Di rumah tunjuklah kitab. Dia senaraikan hadis-hadis palsu yang Imam Al-Ghazali bubuh dalam kitab dia. Hadis-hadis mungkar yang Imam Al-Ghazali bubuh, hadis-hadis dhaif yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia. Jadi sekarang ni orang dah terbitkan kitab Ihya Ulumuddin, lepas tu dia buat footnote kat bawah, dia tulis pula ni dhaif ke, palsu ke tidak. Ada Jadi ada orang tak puas hati, apa dia tuduh macam tu Imam Ghazali. Bukan Imam Ghazali je tau yang bubuh dalam kitab dia hadis-hadis dhaif ni. Imam At-Tabari pun serupa. Kita kena ingat dia imam-imam ni dulu, orang dulu dia pakar hadis. Orang dulu dia dengar hadis tau, ni dhaif ni boleh tahu dah. Boleh tahu dia dengar dhaif, palsu je automatik tahu. Sebab zaman tu kemudahan ilmu ni jadi satu benda yang sebati dalam kehidupan mereka. Jadi diorang bubuh, diorang tak bubuh lah dhaif ke tidak, sebab pada zaman tu orang dah terror dah. Orang sekarang ni buta perut tu masalah. Orang sekarang ni buta perut, dia baca ni, oh hadis ni, padahal tak reti kan. Tu kena banyak. Kadang-kadang kita dengar khutbah Jumaat, ada khatib-khatib kita baca khutbah, dan khutbah tu dia baca hadis, dia sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ana sendirilah. Ana ni tiap minggu khutbah Jumaat kecuali minggu pertama. Minggu pertama ana tak khutbah, sengaja kosongkan sebab nak dengar khutbah. Hari-hari tiap minggu khutbah. Masa bila aku pula dengar khutbah? Betul Syekh, kita kadang duk mengajar hari-hari, kerana ada time juga mengaji. Ini duk hari-hari duk kuliah ke orang, yang kita tak mengaji, itu berat. Anda ingat tu guru Ana suka buat misal, kita punya ilmu ni umpama kita letak air dalam cerek air. Air dalam cerek air ni dia tuang, habis dengan air. Habis kita tak isi langsung air kan. Jadi jangan-jangan sekali ni kena ada orang tu isi air tu. Macam mana? Kena baca buku, kena dengar khutbah, kena mengaji, kena cari tok guru, kena soal jawab dengan orang, kena terlibat dengan wacana, macam-macam lah. Anak sendiri ni dah zaman-zaman macam ni nak mencari tok guru. Kadang-kadang ada tok guru kita minta nak mengaji, ada seorang ustaz duduk dekat Kuala Selangor, jumpa ustaz-ustaz nak belajar sikit. Tak mau ajar. Kenapa? Tak boleh, sebab entah ni ustaz wanji lah, payah. Dia tu pula kita nak mengaji kan dia tak nak mengajar pula, dia ada macam tu. Last sekali tak ada cara lain, cara nak mengaji, belajar ikut YouTube. Habis dah tu. Buka YouTube, cari pak syekh Arab hebat-hebat tu kan. Dalam YouTube tu ada Qaradawi, ada Abdullah bin Bayyah, macam-macam tokoh. Hari-hari buka YouTube, sehari tu ambil dalam masa 15 minit dengar syekh tu duk ceramah. Ambil point nak mengajar pula. Kan? Dia kena macam tu juga, ni ilmu kan. Jadi kita nak dalam seminggu tu, setiap minggu khutbah Jumaat, kecuali minggu pertama memang sengaja kosongkan, tujuannya untuk nak dengar khutbah. Sebab kita nak tahu juga apa yang teks khutbah tu yang Jabatan Agama Islam dah keluar tu, kandungan dia apa dia kan, kita pun nak tahu juga.
Jadi bila time kita dengar khutbah, kadang-kadang kita dengar tak cermat. Ada 2-3 perkara kita dengar tak cermat. Antara benda anak pernah dengar yang tak cermat ni, dalam khutbah Jumaat dia baca, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasu ala dini mulukihim. Yang ni tak tepat. Manusia itu berdasarkan agama pemerintah dia. Kalau pemerintah begitu, maka rakyat dia begitu juga. Jadi manusia ni agama dia tu seperti mana agama pemerintah. Yang ni bukan hadis. Ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah perkataan Omar Abdul Aziz. Tapi bila perkataan Omar Abdul Aziz disebut perkataan Rasulullah, automatik dia jadi hadis palsu. Nampak Dia tak cermat. Patut orang yang buat teks tu dia kena check dululah. Semak dulu elok ni Nabi kata ke tidak. Tak pakai bubuh yang orang pun baca. Yang kita tak balik hadis dah ni. Waktu goreng hangit dekat kedai kopi pula. Tu yang jadi rosak tu. Banyak yang tak cermat. Ada pula yang sekali tuan dah dengar ada 1 tahun, dalam 2-3 tahun lepas lah lebih kurang, sebut dalam khutbah Jumaat masa tu nisfu Syaban. Dia kata nisfu Syaban ni ada amalan-amalan sunnah. Kita pun apa dia amalan sunnah ni? Kita pun dengar baca Yasin 3 kali. Karut banyak. Mana ada Nabi Muhammad baca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban. Tapi dia pergi sebut sunnah. Bila sebut sunnah, automatik orang kata itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena beringat banyaklah. Kena beringat. Ialah macam kita ni pendengar, dengar jelah. Tak tahu pada ekor kalau orang mengaji dah. Ini tak berkena ni. Tak nak cermat. Serupa juga bila orang baca kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Kalau orang yang tak mengaji dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang jadi mengaji dia baca tak apa sedap ni, hadis ni tak apa nak betul ni, bukan hadis ni. Kalau orang mengkaji dia akan tahu. Sekarang ada dah ulama memudahkan. Nama Al-Iraqi, dia buat kajian siap. Kita baca tengok tak bawah tulis dhaif, maudhu', palsu apa tu kan. Automatik dia bolehlah senang insya-Allah. Banyak sekarang ni orang sekarang duk buat kajian-kajian hadis dah ramai dah. Ada nama Syekh Albani rahmatullah alaih. Ana sebut ni faham dok tahu ni. Kalau orang mengaji hadis dia faham lah. Ada Syekh Albani rahmatullah alaih. Dia buat, dia baguslah, cuma ada silap tu benda biasalah. Orang kritik tu benda biasa. Tapi dia memudahkan kita. Dia buat kitab silsilah sahihah, silsilah dhaifah. Dia senaraikan semua hadis-hadis sahih, dia senaraikan hadis-hadis dhaif, buat kitab khusus. Jadi kita ni ambil kitab macam dhaif saja baru tahu. Dok baca selabang ada hadis dhaif. Kan? Dia cerita orang mengaji hadis dia tahu gitu. Tak apa, ni penjelasan ni ada orang ada ulai isu lah ni. Lepas ni kalau buka Facebook, buka YouTube, buka apa, internet, blog apa, tengok ada bahas Ihya Ulumuddin ada dhaif. Jadi ustaz dah cerita dah. Ingat situ insya-Allah gitu insya-Allah. Baik. Jadi sini balik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran kaum Bani Israel ni bila Bala'am bin Ba'urah tadi ni kisah Israeliat, cumanya dia ada kaitan rapat dengan kisah yang kita bawa ni lah. Jadi Bala'am bin Ba'urah ni bila dia dah doa Nabi Musa AS dengan kaum Bani Israel ni sesat, tak jumpa kampung. Dalam mengikut ceritanya selama 40 tahun sesat. Padan lah 40 tahun sesat. Umur Nabi Musa tu sendiri tu lama Syekh. Kita ni umur 40 tahun, maknanya dah 20 tahun jalan lah tu. Kita fikir macam tu kan. Dan Nabi Musa ni dia umur panjang. Nabi Musa orang dulu ni umur panjang. Jadi kalau 40 tahun ni tak berapa nak banyak masa sangat lah nisbah kepada Nabi Musa AS. Duk sesat-sesat jalan. Ni cerita masa sesat jalan. Duk keadaan sesat tu, masa tu kaum Bani Israel ni buat permintaan dengan Nabi Musa AS. Permintaan apa dia? Panah ni Nabi Musa tolonglah fikir nak bagi kami ni teduh tengah padang pasir ni. Tengah padang pasir tempat kita ni mungkin tak timbul isu nak minta penaung ni sebab pokok berlambak. Pokok ada, tu ada, ni ada kan. Zaman dulu ni tengah padang pasir, pokok banyak dah dapat dah. Rumah-rumah lagi susah nak jumpa lah tengah padang pasir tu kan. Jadi dia buat permintaan ni, Nabi Musa panah ni tolonglah bagi. Nabi Musa pun doa dengan Allah. Berkat doa Nabi Musa AS, wa zallalna alaikumul ghamam, kami pun naungkan kepada kamu wahai Bani Israel dengan awan putih. Payungkan mereka. Maksudnya mereka tu panas jadi kurang panas. Cara Allah Ta'ala manjakan kaum Bani Israel.
Dalam mengikut tafsir Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir kata awan yang sama juga Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa dalam peperangan Badar Al-Kubra. Kita baca balik kisah peperangan Badar Al-Kubra berlaku pada bulan Ramadan. Peperangan Badar Al-Kubra, kita baca cerita asal-asal perang dia bukan nak berperang. Asal-asal cerita sekadar nak pergi ambush, nak ambil harta yang orang-orang Quraisy duk curi daripada orang Islam. Orang Islam di Mekah hijrah tinggalkan Mekah pergi ke Madinah. Orang yang pergi ke Madinah itu dipanggil sebagai muhajirin, orang berhijrah. Orang yang duduk dekat Madinah tu pula orang panggil Ansar, orang Ansar. Orang Ansar maknanya orang yang memberi bantuan kepada orang muhajirin. Orang muhajirin ni bila dia orang tinggalkan Mekah, dia orang tinggalkan harta. Sebab orang muhajirin ni bukan jalan-jalan orang, kadang-kadang ada orang kaya. Antaranya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang kaya, harta dia banyak. Tapi sebab sayangkan Nabi, ikut Nabi tinggalkan harta pergi ke Madinah. Harta mereka ni, orang-orang Arab Quraisy ni pergi rompak boleh. Pergi ambil buat apa? Dia pergi dekat Syria, dia pergi dekat Yaman, dia pergi jual. Hapra punya Quraisy masa tu kan. Jadi bila dia curi harta ni, dia ambil harta orang Islam ni, dia nak pergi jual. Tahu ke orang Islam duduk kat Madinah. Orang muhajirin ni bagi tahu pada Nabi, kali ni kita kena ambush. Kita bukan nak bunuh dia orang, kita ambil harta kita cukup. Minta kali pertama Nabi tak bagi, kali kedua Nabi tak bagi, kali ketiga banyak kali minta tak bagi, sampai Hamzah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpa Nabi, cakap pada Nabi, kena juga Rasulullah duk tekan Nabi. Duk tekan 4-5 kali, last kali Allah Taala turun satu firman, izinkan berperang. Izinkan berperang. Izin berperang di situ bukan nak perang bunuh tu. Ambush, ambil harta dah balik. Cukup. Nabi para sahabat pergi, lepas tu pergi tak ramai. Pergi tak ramai, 300 lebih pergi tu kan, 313. Dalam riwayat kata 313 tu kan. Pergi dalam perjalanan, dan senjata yang mereka bawa bukan senjata perang. Senjata mereka bawa ni senjata yang biasa-biasa berjalan pergi mana-mana bawa. Dia orang Arab zaman dulu bukan macam orang zaman sekarang. Zaman dulu zaman berperang, pergi mana-mana pun adalah benda dekat pinggang tu kan, parang ke apa. Kalau kita ni zaman hantuah, mana-mana bawa kerih. Dia mesti ada kerih tu kan. Kerih tu bukan bawa kerih tu nak pergi bergaduh dengan orang, tak. Standby memang ada, keluar mesti ada kerih dekat pinggang tu kan. Orang dululah. Sekarang tak ada buat kerih kena tangkap tak pasal nanti geng-geng sesat mana pula, pahlawan Melayu tersesat. Jadi dia ada bawa. Jadi pergi tu bawa pakaian biasalah, sebab nak ambush dan ambil harta. Sampai tengah jalan, yang orang-orang Arab Quraisy ni dah tolak jalan, dia dengar Muhammad dengan orang-orang Islam ni nak ambush kita, dapat maklumat. Bila dapat maklumat, Quraisy ni dia hantar seorang wakil, tolong bagi tahu dekat orang-orang Arab, hantar tentera ramai-ramai, kita perang dengan Islam, kita bunuh kali ni orang Islam. Cerita ada Quraisy ni pula. Yang wakil tu pula dia naik kuda balik ke Mekah tu. Dia naik kuda pecut sampai dekat-dekat dengan Mekah tu, dia berhenti, dia kuda tu dia potong telinga sebelah. Dia buat badan kuda tu luka-luka. Yang dia tu pun buat baju tu koyak, buat luka-luka sikit. Dan dia naik kuda tu naik terbalik, kepala kuda ke depan, dia ke belakang macam tu. Jadi kuda tu sampai dekat Mekah, orang Mekah tengok dalam keadaan baju tu koyak, kuda luka, telinga sebelah. Dia kata apa hal jadi macam ni? Dia nak, orang panggil provoke, dia naikkan semangat. Pasal nak dia provoke orang emosi orang Mekah. Bila macam tu, dia bagi geng Muhammad serang kita dah bomba bagi tahu. Marahlah geng Arab ni. Geng Quraisy ni naik semangat marah. Tu pakat turun ramai-ramai tu. Turun ramai-ramai sebab nak balas dendam yang korang lakukan, orang Islam lakukan terhadap orang-orang Quraisy. Di situlah tercetusnya peperangan. Tercetusnya peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Badar Al-Kubra. Tu sejarah perang Badar. Asal cerita perang Badar tu kat situ asal cerita dia. Jadi bila orang Islam tak ramai, tentera pula tak seberapa bawa masa tu. Yang ahli Arab ni pula dah lah ramai, ahli Quraisy ni pula dah ramai. Lepas tu dengan tentera komplit, senjata dia cantik, semua komplit, nak perang. Nabi Muhammad jadi bimbang. Nabi ni berdoa malam-malam ni, duduk dalam kemah ni. Hadis cerita daripada Ali bin Abi Talib. Ali ni cerita bila pergi dekat kemah Nabi, tengok Nabi dia berdoa, keluar, pergi pula tengok doa lagi. Dia tak tahu masa bila Nabi Muhammad berhenti berdoa masa tu. Nabi Muhammad SAW minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala pun turunlah pertolongan. Apa pertolongan? Macam-macam. Antaranya masa orang kafir duk perang nak bunuh orang Islam,
tiba-tiba nampak macam ada tentera lain yang datang pergi lawan mereka, iaitu malaikat. Itu tentera Allah Ta'ala, satu lah. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi payung rahmat kepada tentera-tentera Islam. Apa dia? Al-Ghamam. Al-Ghamam, iaitu awan putih yang memayungkan kepada tentera-tentera Islam. Al-Ghamam ni juga Allah Ta'ala telah bagikan kepada kaum Bani Israel dulu. Cerita je lah. Ni kalau buka dalam kitab tafsir ni ada keluarlah cerita-cerita sebegini gitu. Allah Ta'ala kata, ni kami bagi nikmat pada kamu wahai Bani Israel, iaitu kami payungkan kamu dengan Al-Ghamam, payung apa ni, dengan awan putih. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Bukan sekadar bagi payung. Dia orang ni bila lapar dahaga pergi jumpa Nabi Musa AS, minta Musa tolonglah bagi makanan, tolonglah bagi minuman. Dok minta tengah padang pasir tu makanan minuman. Nabi Musa doa, Allah Ta'ala turunkan sungguh pada mereka. Apa Allah Ta'ala turunkan? Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah Ta'ala bagi pada mereka al-manna dan juga as-salwa. Apa benda al-manna dan apa dia as-salwa? Yang tu panjang lah. Ulama-ulama tafsir bahar kan. Ada ulama kata al-manna ni adalah madu, ada satu tafsiran. Dan ada pula tafsiran lain kata dia bukan madu. Dia memang nama al-manna, madu lain. Al-manna ni lain. Cuma rasa dia seperti madu. Macam-macam tafsiran lah. Dan ada pula kata al-manna ni dia ni sejenis manisan yang berwarna putih dan dia turun seperti mana turunnya salji. Ada. Kalau buka lah kita tafsir macam-macam dia bahar lah. Wallahu a'lam macam mana rupa. Ada hari tu orang tanya satu soalan dekat Kelang. Ana pergi kuliah kat Kelang, ada orang hamba Allah ni tanya soalan, dia kata al-manna ni zaman sekarang ada ke tak ada? Jam lah jawab. Dia kata yalah, Quran sebut Allah Ta'ala bagi makanan al-manna ni kepada kaum Bani Israel. Cerita zaman Nabi Musa. Ni kita sekarang ni agak-agak lah, ada ke tidak al-manna ni? Soalan anda tak tidak jawab lah. Cuma yang sekadar boleh bagi jawapan, teringat masa belajar Pakistan dulu. Masa belajar Pakistan dulu, ada kawan anak orang Pakistan, dia bawa sejenis benda warna putih. Warna putih. Dia kata yang ni orang Pakistan panggil thalajit, dia bagi. Salajit ni daripada kalimah al-thalj, salji. Thalajit dia bagi. Sebutan orang Pakistan thalajit. Dan dia kata salajit ni lah al-manna. Jam kita itu. Inilah al-manna. Kita tengok, yang ni al-manna. Tapi susah lah sebab duduk kat Pakistan. Yang orang Pakistan ni dia bercakap kadang 10 bercakap, yang tak boleh percaya 50. Salah dia. Dia jual benda tu kita boleh percaya mamat Pakistan ni. Dia Pakistan lain sikit lah. Cerita Pakistan ni, kita pun yelah tu. Yelah tu. Dia kata yelah tu. Ya tu nak sedap hati dia. Tak percaya pun. Kan? Begitu Wallahu a'lam. Zaman sekarang ni ada ke tidak al-manna ni ataupun tidak? Wallahu a'lam. Cuma kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, al-manna ni dia ada kelebihan dia tersendiri yang memang disebut sendiri oleh Nabi SAW. Antaranya ada satu hadis kata Nabi SAW, al-ajwatu minal jannah wa fiha shifaun minas sam. Nabi SAW kata al-ajwah, kurma ajwah. Orang panggil apa? Kurma Nabi bawa bagi. Ajwah. Kurma ajwah ni kata Nabi SAW, dia tu daripada syurga. Dan dia adalah ubat daripada racun. Kata Nabi SAW. Satu. Yang kedua, wal kam'atu minal manni. Nampak Nabi Muhammad sebut ada sejenis namanya al-kam'ah. Al-kam'ah ni daripada al-manna. Manna as-salwa tu lah. Al-manna tu wa ma'uha shifaun lil ain. Air dia tu adalah ubat bagi mata. Cerita ni anak belajar Pakistan, kawan tu dia ambil batu yang kata salajik tu lah, yang kata lah, dia ambil air, dia bubuh, lepas tu minum. Dia kata insya-Allah ubat mata. Anak masa tu tak rabun lagi, tak tahu lah. Masa tak rabun ni rabun ni balik Malaysia lah. Balik Malaysia dah lama, dah 3-4 tahun balik Malaysia baru mata rabun. Sebelum tu tak tahu. Wallahu a'lam. Ada lah, tapi cerita kelebihan al-manna ni memang pernah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW. Tak apalah. Jadi al-manna yang itu adalah makanan. Dia adalah makanan yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum Bani Israel begitu.
Cuma ada satu lagi makanan yang Allah Ta'ala bagi pada Bani Israel, namanya as-salwa. As-salwa ni ulama tafsir kata berbagai-bagai tafsiran. Ulama tafsir bagi, ada kata burung merpati, kabuter. Kabuter ni bahasa Hindustan. Kabuter, burung merpati tu orang Hindustan panggil kabuter. Burung pati lah. Ada tafsiran begitu. Ada pula kata burung kecil. Orang Kelantan panggil burung ciok. Kita punya burung apa payah aku ni. Anak ni masalah ni bahasa Melayu yang anak pandai bahasa Melayu Kelantan. Susah lah. Sebab bahasa Melayu Kelantan ni kalau kita cakap, dia macam cakap bahasa Jerman. Dia kena terjemah balik. Masalah bahasa dia kan. Jadi macam-macam lah. Tapi wallahu alam, macam mana rupa sebenar wallahu alam. Cuma yang pasti ada ulama-ulama tafsir kata bila sebab as-salwa, dia adalah sejenis burung Allah Ta'ala bagi pada kaum Bani Israel. Dan makanan-makanan ini pula diturunkan bila masa Bani Israel. Ulama tafsir sebut antaranya Imam Ibnu Ashur rahmatullah alaih, disebut dalam kitab At-Tanwir wa Tahrir. Dia kata makanan itu diturunkan, al-manna diturunkan selepas subuh sampai terbit matahari. Sampai waktu duha tu kan, tu turun. Lepas tu berhenti habis makanan tu, tak keluar dah. Adapun as-salwa diturunkan pada waktu petang. Kalau kita sekarang lebih kurang lepas daripada waktu asar. Tu makanan yang diturunkan. Dan makanan yang diturunkan kepada Bani Israel bersyarat. Syarat dia, hari tu dapat, hari tu habiskan juga. Jangan simpan-simpan dah. Maksudnya dapat makan pada hari tu. Jangan duk fikir nak makan esok dah. Esok Allah Ta'ala bagi lain. Yang ni pun dalam riwayat Al-Israiliyat. Dalam riwayat Al-Israiliyat kata, makanan itu jangan simpan sampai esok. Kena perhabis hari itu juga. Bani Israel degil. Cerita Bani Israel degil. Bila degil, apa berlaku? Dia pergi simpan sungguh makanan tu. Dia tak yakin dengan jamin daripada Nabi Musa AS yang Allah Ta'ala esok akan bagi makanan lain. Dia tak jamin. Bila dia tak yakin dengan jaminan Nabi Musa, dia pergi simpan esok tu, makanan tu jadi rosak. Dan orang kata itulah sejarah makanan jadi basi. Yang best tu ni Israiliyat ni kelebihan Israiliyat. Kita dengar pun best. Dengar macam tu pada hantar betul dok Allah alam kan. Ni cerita Al-Israiliyat lah. Tapi tak apalah, kita dengar ni sebab seronok-seronok, ambil pengajaran cukup. Cerita dia. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kata Allah Ta'ala, silakan makan wahai Bani Israel daripada at-tayyibat, makanan yang baik dan halal. At-tayyibat ni makna kalau nak terjemah maksud dia sebenar, at-tayyibat ni terjemahan lughawi, terjemah bahasanya dia terjemah baik. Tapi bila sebut at-tayyibat ni secara istilah ni kita faham mesti ada dua perkara. Yang pertamanya sedap, satu lagi halal. Tu at-tayyibat segi istilah dia. Tapi kalau kita terjemah biasa ni, tayyibat ni baik lah. Minyak wangi tu Arab panggil tib bahasa Arab. Tayyib tu orang panggil minyak wangi lah tu, tayyib kan. Bagus tayyib. Kalau cakap kaifah tayyib, alhamdulillah, baik lah tu tayyib. Tapi Al-Quran pun ada kalimah tayyib tapi sebut tayyibat. Tayyibat ni terjemah dia baik. Tapi kalau lagi istilah dia ada dua maksud. Yang pertama halal, segi sedap. Maknanya dua makanan ni memang sedap. Al-manna dan as-salwa ni memang sedap. Allah Ta'ala bagi makanan pada Bani Israel ni daripada langit tau. Al-manna as-salwa ni makanan daripada langit turun. Kita umat Nabi Muhammad makanan semua bumi. Makanan bumi, kambing. Apa lagi? Sayur bumi, buah bumi, semua bumi. Apa daripada langit? Air hujan je lah langit pun. Kan? Itu pun orang kata sebenarnya bukan langit mana pun. Itu proses air pusing macam mana adalah. Orang belajar sains pun ada faham benda macam ni kan. Nak cerita nisbah kepada Bani Israel, Allah Ta'ala bagi makanan pada mereka daripada langit. Nikmat Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Jadi makanan daripada langit tu, kita makanan di bumi pun sedap, bayangkan makanan daripada langit lagi sedap. Tayyibat. Cuma cara nak makan tu ma razaqnakum, berdasarkan apa yang kami rezekikan kepada kamu. Apa maksud ma razaqnakum? Ulama tafsir kata ma razaqnakum ni adalah makan mengikut aturan yang ditetapkan oleh Allah. Tu maksud dia. Ni kau nak makan, tapi makan tu mengikut aturan cara Allah. Macam kita pergi hospital, kita minta ubat tu dia bukan makan tu pasal. Makan silap mati silap bulan. Doktor dia bagi tahu cara makan ubat ni selepas makan nasi contoh. Lepas tu sehari 2 kali, jangan lebih. Kalau lebih jadi 1 2 3 4 implikasi dia kan.
Makan mengikut aturan Allah. Kalau kita makan ubat, ikut aturan doktor macam mana. Kalau salah ikut aturan doktor, dia ada implikasi kesihatan. Memang macam tu kan. Jangan dengan buat tersilap. Macam Ana cerita dah sebelum ni, kawan Ana seorang dah pernah cerita kat sini. Kawan Ana seorang belajar Pakistan. Masa belajar Pakistan, orang Pakistan cakap terbalik. Orang Pakistan ni dia cakap terbalik. Dia bukan cakap macam orang Melayu kita bercakap. Saya nak makan nasi, dia sebut me cawul kana cah tahu. Saya nasi makan mahu. Bila sebut saya nasi, terjemahan harfiah lah, sebiji kan. Saya nasi makan mahu. Kita dah confuse. Sebenarnya yang nak makan tu saya ke nasi yang nak makan? Dia boleh tafsir macam tu kan. Sebab saya nasi makan mahu. Kita cakap saya nak makan nasi. Tu kita punya terjemahan. Mel cawal kana cah tahu. Ni kawan seorang ni pergi hospital, pergi klinik demam, minta ubat. Dia nak cakap Urdu tak pandai, ni cakap bahasa Hindi tak pandai. Ada seorang kawan 8 tahun duduk Pakistan. Tapi 8 tahun duduk Pakistan, dia bukan belajar dekat satu universiti yang cakap bahasa Hindi. Dia belajar universiti yang duk cakap Arab. Bahasa Hindi tahu pun nak tera mana. Hamba Allah, walaupun 8 tahun duduk Pakistan. Jadi pergi tanya doktor, doktor bagi tahulah ubat ni makan macam mana. Dia balik kat rumah, dia beritahu pada kawan yang demam tu. Kawan tu kata ni, ubat ni cara makan ni 12 biji sejam. Doktor tu kata sebiji 12 jam. Doktor tu cakap sebenarnya 12 jam sebiji. Doktor dia salah faham sebab bahasa Hindi kan terbalik. 12 biji sejam. Yang kawan ni betul ke tidak kamu ni? Betul tidak ni silap makan mati lah. Betul, ana yakin. Kita percayalah sebab 8 tahun duduk Pakistan. Sebab 8 tahun mesti percaya. Makan-makan nasib baik tak mayat dia kawan tu. Kan? Maknanya ubat ni ada kaedah makan. Ubat ni dia ada kaedah makan, bukan rendah satu pasal. Jangan. Ada aturan-aturan ketika kita makan ubat. Rupa-rupa bab-bab makan ni baik macam mana pun, halal macam mana pun, ada aturan yang kita kena ikut. Gula ni baik makan. Betul tak agak-agak? Badan kita kalau tak ada gula jadi apa agak? Sakit kita Syekh. Kalau tak ada gula badan, maknanya kita makan gula. Tapi ada aturan, jangan lebih sangat sebab kecil manis. Betul kan? Dia ada aturan dia. Kalau kita tak ikut aturan, implikasi pada kesihatan. Sebab itu Islam ni cantik dah. Bab makan Islam dah cantik dah. Kau nak makan, makanlah apa pun. Tapi aturan tu kena jaga. Sebab kalau tak ikut aturan, macam-macam boleh kena. Darah tinggi, kecil manis, bomba, macam-macam penyakit boleh datang kan. Jadi aturan yang kita makan ikut aturan tu lah. Allah Ta'ala kata, ma razaqnakum kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah olehmu benda-benda baik yang halal ni, ma razaqnakum, berdasarkan apa yang kami rezekikan kepada kamu. Maksudnya aturan Allah ni aturan, ikut. Tu maksud dia. Cuma kita ni umat Nabi Muhammad, cara Allah Ta'ala bagi aturan ni kadang-kadang atas akal kita boleh faham. Atas kajian medical kita boleh tengok kajian medical macam mana kita ikut. Dia tak perlu didetailkan menerusi wahyu. Berbeza Bani Israel. Bani Israel, aturan tu Allah Ta'ala tetapkan satu-satu. Nabi Musa bagi tahu, yang ni makan kadar ni, ini waktu ni boleh makan. Tu kalau ikut syariat Nabi Musa AS. Betul Allah Ta'ala kata, ma razaqnakum Bani Israel, makan. Makan yang kami bagi, al-manna wa salwa, makan daripada langit, makan. Tapi ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bani Israel ni masalah degil. Tu masalah ni. Tak dengar kata. Bila tak dengar kata, dia orang tak ikut aturan Allah SWT. Bila mereka tidak ikut aturan Allah SWT, makanya mereka melakukan maksiat. Dan maksiat itu sendiri adalah zalim. Maksiat itu sendiri adalah zalim. Ingat balik kuliah kita lepas, Nana dah bagi tahu itu. Bila kita sebut zalim, jangan kita dah faham tindas orang tu. Jangan. Itu salah satu makna zalim. Zalim ni dia ada 2-3 maksud. Antara makna zalim, syirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Syirik zalim paling besar. Satu. Orang tu mengatakan Allah Ta'ala 2 ke 3 ke 4, ataupun dia kata Allah Ta'ala tu tak ada. Yang tu zalim. Syirik semua tu zalim. Ada pula satu lagi, melakukan maksiat, zalim. Nabi Adam AS duduk dalam syurga, tersilap pergi makan wa khuldi, jatuh dekat bumi, doa, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami melakukan kezaliman kepada diri kami sendiri. Nampak zalim. Jadi Bani Israel yang kita sebut dekat atas tu, dah banyak dah Allah Ta'ala sebut zalim. Kita tengok ayat sebelum, apa Allah Ta'ala sebut? Dia orang pergi ambil patung lembu sebagai Tuhan, kan? Bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla.
sesungguhnya kamu wahai Bani Israel melakukan kezaliman kepada diri kamu sendiri dengan mengambil patung lembu sebagai Tuhan. Maknanya syirik tu, pergi ambil patung Tuhan, ambil patung sebagai Tuhan tu, syirik tu zalim. Satu Ada pula satu lagi, zalim bukan berbentuk syirik je, ada satu lagi, melakukan maksiat. Bila melakukan maksiat maka itu zalim, dan itu juga dibuat oleh Bani Israel. Ayat kita baca ni. Yang syirik itu satu part dah, taubat dah. Bila taubat, dia buat maksiat lain pula, buat maksiat yang tidak syirik ni. Yang tu zalim. Allah Taala bagi tahu, wa ma zalamuna. Mereka tidak melakukan kezaliman pun kepada kami, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi mereka melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Allah Taala nak bagi tahu, kau buat maksiat tu Bani Israel, kau ingat Allah Taala boleh terkurang ke? Tak. Allah Taala dah gitu, ya Allah Taala tu. Dia tak kurang, tak lebih. Macam itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kau orang dah buat maksiat, tak ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, sebenarnya kamu menzalimi diri kamu sendiri. Tu Allah Ta'ala nak bagi tahu. Jadi Bani Israel sewajarnya ikutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah mereka ikut? Tak ikut juga. Itu masalah Bani Israel. Jadi bila kita dengar ayat macam ni, apa yang kita kena pengajaran? Allah Ta'ala bagi nikmat banyak pada Bani Israel, tapi mereka tak ikut. Dan bila kita cek diri kita, Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita juga banyak. Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak? Kalau kita tak bersyukur, tak ada beza kita dengan Bani Israel. Wal'ayyadzubillah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu insya-Allah. Okey, sambungan ayat insya-Allah kita akan cerita dalam kuliah akan datang berkenaan dengan Qaryah, Palestin. Allah Ta'ala disebut kisah bagaimana kaum Bani Israel mula-mula sekali masuk Palestin. Cerita Bani Israel masuk Palestin ni bukan cerita kita, sebenarnya cerita Quran. InsyaAllah itu kita akan kupas dalam kuliah kita akan datang. Cukuplah, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami di dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.